dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peranan dan pelibatan para ibu bapa dan komuniti dalam mencairkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan untuk menyatakan penghargaan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada ibu bapa dan komuniti, majlis yang terhormat yang mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan utama bersama majlis program penglibatan ibu bapa dan komuniti Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' dipersilakan. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Berhormat Dato' Sri Haji Noh Haji Omar, Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor. Yang Berhormat Dato' Mary Yap Kaincing, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Yang Bahagia Dato' Dr. Madinah binti Muhammad, Ketua Seusaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Bahagia Dato' Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Yang Bahagia Dato' Haji Mazlan bin Muhammad, Pengarah Bahagian Urusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Dato' Haji Mahmud bin Karim, Pengarah Pendidikan Negeri Selangor. Ketua-ketua Jabatan, pengurusi-pengurusi Persatuan Ibu Bapa, guru-guru, sekolah-sekolah yang ada di kawasan ini, para pendidik, ibu bapa, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang amat berbahagia ini dapat kita berkumpul di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang, Tinggi Kajang, dalam suatu program yang disusun oleh pihak Jabatan Pendidikan, iaitu program penglibatan ibu bapa dan komuniti di sekolah di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Dalam suasana yang agak, orang kata, pelbagai-bagai ini, nak ucap pun kadang-kadang susah juga. Kerana saya kira dalam pemikiran sebahagian besar yang hadir di sini lah cerita berkaitan dengan MH330. Betul gitu ya. Kita agak rasa sedih untuk sekian lamanya masih belum lagi ditemui. Saya juga tidak dapat apa-apa laporan yang terkini. Cuma semalam saja kita mendengar berita yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu berita terakhir. Yang ini agaknya membuatkan kita bangkit semula dengan satu harapan, walaupun kita sebenarnya pun tidak tahu di mana berada kapal terbang MH330 itu. Dan kawasan pencarian itu, bagaimana yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri, sudah diubah ke hada koridor utara dan koridor selatan. Bila saya lihat peta koridor itu dalam media, dia punya luasnya Masya Allah, utara sampai ke Turkmenistan, Uzbekistan dan negara-negara stan yang lain. Negara-negara ini pernah di bawah Rusia dulu, dan lepas itu sampai ke lautan Hindi Selatan yang diberitahu oleh Kapten Nick dalam media semalam, kata ni jarang kapal terbang pergi ke hada itu. Jadi yang boleh kita buat ialah kita
sebagai rakyat Malaysia yang agak memang bersimpati dan prihatin terhadap perkara yang berlaku ini, kita hanya boleh mendoakan mudah-mudahan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga doa ini saja bukan daripada orang-orang Islam, tetapi yang bukan Islam, yang beragama Kristian, Hindu, Buddha juga mendoakan hal yang sama, supaya dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi akan ditemuilah NH370 itu. Kita juga akan perasaan yang dirasakan oleh keluarga mereka-mereka yang ada di atas pesawat itu, kru membernya yang juga terlibat bersama-sama. Kita faham tentang rasa gundah dan juga menunggu dengan keadaan yang tidak begitu menentu. Tetapi inilah cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima dengan redha dan kita terus mendoakan mudah-mudahan dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi akan kita temui pesawat ini. Kita bagi juga penghormatan yang agak tinggi kepada pasukan yang bekerja, saya kira 24 jam siang malam. Kita ada juga masa boleh lelap tidur dekat rumah, tetapi yang terlibat untuk menguruskan search and rescue ni ramai, dengan aset-aset pesawat yang juga banyak bilangannya, baik kapal terbang, baik kapal laut, helikopter dan pelbagai-bagai lain aset yang didatangkan oleh negara-negara sahabat yang jumlahnya agak besar sekali. Jumlahnya meningkat tiap-tiap hari. Ada yang menawarkan pelbagai bentuk bantuan dan sokongan. Kerana waktu kita susah ini, negara-negara yang pernah kita bantu, mereka kenal akan bantuan kita. Banyak yang menelefon Perdana Menteri memberitahu, mereka juga rasa begitu amat duka cita tentang apa yang sedang berlaku, dan mereka menghargai usaha yang telah pun dibuatkan oleh Malaysia kepada banyak negara-negara sahabat ini, dan mereka kata mereka nak bantu kita. Jadi kalau kita tengok dalam nyataan media itu, jumlah aset-aset yang telah terkumpul untuk menjalankan SAR ini banyak sekali. Jadi kita rasa bersyukur setidak-tidaknya dengan adanya kemudahan sebegini akan membolehkan gerakan mencari itu bukan saja diperluaskan ke wilayah baru yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri, tetapi dalam tempoh yang tidak terlalu lama akan kita temuilah pesawat MH370. Ada mereka-mereka yang berkorban masa dan tenaga ini, kita amat menghargainya, dan kita juga mendoakan atas kesihatan mereka dan juga keselamatan mereka yang memang sentiasa dekat di hati kita, yaitu soal pelajaran ataupun pendidikan. Hakikat bahawa negara itu memberikan perhatian utama kepada soal pendidikan. Dan kita di Malaysia ini telah pun menjadikan agenda pendidikan itu sebagai agenda utama negara. Semenjak kerajaan Barisan Nasional diberikan kepercayaan oleh rakyat jelata untuk mentadbir uruskan negara Malaysia kita ini, kita telah pun meletakkan soal pendidikan sebagai suatu agenda penting negara, kerana kita cukup yakin dengan
perhatian yang besar yang kita berikan pada pendidikan ini, anak bangsa kita pada hari ini akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, mencapai kemajuan yang lebih tinggi, dan sekaligus dapat membantu memajukan negara. Kalau kita perhatikan waktu mula-mula kita mencapai kemerdekaan, sebahagian besar rakyat jelata kita tergolong dalam golongan yang miskin. Kalau tak silap saya disebutkan hampir 80% waktu itu adalah golongan yang pendapatan kecil miskin. Iaitu kerana kita tidak mewarisi apa-apa daripada penjajahan dahulu. Tetapi dengan pandangan jauh pimpinan kita yang terdahulu, di mana pelajaran itu diberikan keutamaan, maka kita bina sekolah di merata-rata curug, baik di bandar, di kampung, di luar bandar, di kawasan-kawasan pendalaman sekalipun, supaya dengan cara begitu kita dapat menyediakan peluang pendidikan yang saksama, di mana anak-anak daripada rakyat Malaysia ini yang mahukan pendidikan dan pengetahuan dan ilmu diberikan peluang yang seluas-luasnya. Jadi oleh sebab itu pada hari ini, dengan perhatian yang telah pun kita berikan pada soal pelajaran dan dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh kita sebagai rakyat Malaysia, apalagi disokong oleh pelbagai inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan kita, maka kadar kemiskinan negara kita sudah pun menurun dengan begitu ketara sekali. Hingga Malaysia adalah di kalangan segelintir negara yang menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikatakan telah mencapai sasaran Millennium Development Goal, sasaran milenium yang telah pun ditetapkan, di mana kadar kemiskinan dapat diturunkan ke suatu paras yang rendah. Dan ini sekaligus juga dilakukan bersamaan dengan pencapaian Malaysia juga sebagai sebuah negara yang telah dapat menyediakan pendidikan untuk semua, hampir 100%. Tahun lalu saya telah diberikan sijil pengiktirafan oleh Pertubuhan UNESCO yang dikatakan Malaysia sudah mencapai sasaran, mencapai tahap menyediakan peluang pendidikan untuk semua hampir 100%. Terima kasihlah, saya tak suruh tepuk tangan pun tepuk. Ini harus kita akui. Jadi ada correlation antara pengurangan kadar kemiskinan ataupun penghapusan kemiskinan dengan peningkatan pencapaian dalam bidang pendidikan. Kali ini dasar kerajaan Barisan Nasional. Saya sebut barisan selama banyak kali ini kerana pilihan raya di Kajang kan. Ada orang kata ada udang di sebalik batu, tak apa. Bukan ada apa-apa. Harapan yang ada di sini semua akan memberikan sokongan pada Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Tetapi yang penting juga yang kita nak jelaskan ialah apa yang telah pun kita usahakan ini adalah di atas landasan yang betul. Peranan kerajaan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh rakyat jelata ialah untuk menyediakan segala persiapan-persiapan dan peruntukan yang diperlukan supaya rakyat dapat menerima pendidikan yang secukup-cukupnya. Dan di Malaysia ini bukan saja kita membincangkan soal pendidikan sahaja, tetapi pendidikan yang berkualiti, quality education. Yes, every one of us are educated, but most importantly, we must have quality education.
Kenapa pentingnya pendidikan yang berkualiti? Ialah kerana dalam konteks dunia yang dikatakan menjadi satu kampung global, the global village hari ini, dia sudah menjadi satu persaingan yang cukup hebat. Mempunyai sijil kelulusan semata-mata tidak memadai. Lulus peperiksaan semata-mata tidak mencukupi. Kerana semua orang lulus, tapi yang akan dapat tawaran dan peluang, baik beasiswa pergi ke universiti dapat peluang pekerjaan yang baik, ialah mereka yang dapat keputusan yang terbaik, the very best. Sebab yang diukur oleh masyarakat hari ini dalam konteks dunia yang dikatakan sudah menjadi global ialah upaya kita bertanding dan bersaing, dan ia hanya mampu kita lakukan kalau kita dapat menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti. Maka sebab itulah di negara kita ini tumpuan yang telah pun diberikan oleh pihak pimpinan sejak dahulu lagi kepada soal pendidikan ini agak lumrah. Begitu luas sekali. Contohnya bajet negara lebih 21% hampir tiap-tiap tahun selama beberapa puluh tahun ialah untuk pendidikan ataupun pelajaran. Baik rendah, menengah, hatta sampai ke universiti pun. Disediakan dengan sejumlah bajet yang besar. Jadi 20% lebih itu satu jumlah yang besar daripada 260 juta bilion ringgit yang disediakan untuk bajet negara kita. Walaupun bunyi besar, tapi belum lagi mencukupi. Kalau ditanya saya, yes, it's a big budget, but it's still not enough. Saya pun beritahu Perdana Menteri, dia pun bersetuju nak bina sekolah. Ini kalau nak cakap soal pembinaan sekolah aja, saya pun bawa balik daripada Sarawak semalam, di petang nak pergi balik ke Balingian di Mukah. Tak tahu tuan-tuan tahu ataupun tidak. Soal pokok disebutkan ialah sekolah talian, sekolah Balingian, sekolah menengah Kuala Balingian. Inilah kerana keperluan kita untuk menjadikan pasarana yang agak lebih baik itu menjadi suatu yang dituntut oleh masyarakat kita sepanjang masa. Sudah ada sekolah yang elok, nak diperelokkan lagi. Tak cukup bilik darjah, nak ditambah bilik darjah. Bilik guru sempit, nak dibesarkan lagi. Tambah untuk asrama pelajar-pelajar kita tak cukup. Di kawasan-kawasan pedalaman luar bandar perlu kita bina lagi. Kemudahan-kemudahan asas sekolah mesti kita lengkapkan. Dalam keadaan sekarang teknologi menjadi penentu haluan tuju kita di masa depan. ICT mesti ada dalam sistem kita. Anak-anak kita mesti dididik oleh tenaga pengajar yang profesional. Guru, kita telah letakkan antara profesion yang diminati. Ya, sebab itu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita katakan bahawa profesion perguruan ini sebagai profesion pilihan utama yang nak kita ambil untuk menjadi pelatih, jadi guru. Kita dah setuju ambil yang the top 30%, the very best among the student, masuk dalam sistem untuk dilatih untuk menjadi guru. Why? Kerana kita nakkan guru ini adalah guru yang bukan saja terlatih, tapi guru yang boleh mengajar anak kita secara yang berkualiti. Sebab itu kita kena pilih yang terbaik. Dah kita mulakan sejak tahun lalu. Walaupun kita kata kita sudah mencapai banyak kemajuan, tetapi masih terdapat ruang-ruang yang perlu kita baiki. Maka sebab itu saya sebutkan kepada Perdana Menteri, kita perlu buat satu kajian yang agak menyeluruh. Lihat semula pada sistem yang kita telah sediakan selama lebih 40 tahun yang lalu. Bagaimana inisiatif yang telah pun kita ambil untuk menambah baik sistem pendidikan kita, kurikulum kita, tenaga pengajar kita, kemudahan asas kita, dan lain-lain sokongan yang perlu kita sediakan. Dan hasil daripada kajian 2 tahun ialah apa yang disebutkan. Untuk sampai ke tahap disebutkan tadi, mana-mana sistem sekalipun termasuk dalam soal pendidikan ini tidak mungkin boleh berubah
dengan begitu cepat tanpa dia melalui satu proses penambahbaikan. Dan proses penambahbaikan ini dibuat secara berterusan. Itu ada disebutkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ada anjakan-anjakan yang telah pun disenaraikan. Dan salah satu daripada perkara yang disebutkan sebagai anjakan penting ialah sarana ibu bapa. Apa maknanya? Dalam mana-mana usaha yang nak dilakukan oleh pihak kerajaan sebagai sebuah kerajaan, dia akan hanya mendapat impak dan kesan yang agak paling positif kalau masyarakat terlibat mendukung. Tanpa pelibatan ibu bapa, maka sistem pendidikan kita tidak akan menjadi sistem yang berkesan 100%. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini di kalangan ibu bapa pun sudah pun menyedari perkara itu. Kita tak boleh kata kalau kita ada anak, baik lelaki atau perempuan, tanggungjawab kita ialah untuk menghantar mereka ke sekolah. Bila sudah dihantar ke sekolah, macam selesailah tugas kita. Habislah tanggungjawab kita. Saya tak fikir orang Kajang berfikir begitu, bukan? Itu belum habis, tetapi itulah permulaan daripada tanggungjawab kita yang lebih besar. Ya, betul. Waktu mana mereka dihantar ke sekolah, bagaimana yang saya sebutkan tadi, mesti ada sistem di sekolah ini. Mesti ada jadual waktunya, mesti ada kurikulamnya, mesti ada bukunya, mesti ada peralatan ICT-nya, mesti ada tenaga pengajar yang terlatihnya, mesti ada peruntukan-peruntukan yang perlu untuk mengurus tadbirkan institusi seperti sekolah itu. Sebahagian besarnya itu adalah disediakan oleh pihak kerajaan. Macam sekolah menengah Kajang ni, saya fikir antara sekolah yang terbaik. Ucap tahniah pada pengetua dan guru-guru ibu bapa yang telah bersama-sama terlibat. Dan banyak sekolah-sekolah lain, saya kira sudah mencapai satu tahap sehingga dia sudah menjadi sekolah berprestasi tinggi, high performing school, kerana dia sudah boleh dikatakan setanding dengan pencapaian sekolah-sekolah di negara-negara maju. Baik di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah atau sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan, kita mahu juga dia naik ke suatu tahap dikatakan sekolah yang berprestasi tinggi. Jadi sebab itu yang penting ialah apa peranan kita sebagai ibu bapa. Saya fikir tuan-tuan dan puan-puan memang tahu, walaupun kita sudah memberi anak kita peluang untuk belajar, tanggungjawab komuniti dan juga ibu bapa itu tidak lagi terputus ataupun terhenti setakat itu saja. Kalau kita nak melihat anak-anak kita yang dihantar ke sekolah ini mencapai satu tahap kemajuan yang boleh kita banggakan. Dan sebab itu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita mengajukan, walaupun kita agak umumnya sudah tahu peranan ibu bapa, kita letakkan itu sebagai dasar kita. Di mana kita katakan peranan persatuan ibu bapa, guru-guru, peranan ibu bapa sebagai anggota komuniti, peranan industri, peranan badan-badan swasta, saya fikir adalah penting untuk mendukung cita-cita yang ada di sekolah. Kerana setakat bantuan kerajaan semata-mata mungkin tidak memadai, maka ibu bapa, komuniti, swasta yang ada keupayaan dan kemampuan boleh membantu meningkatkan prestasi anak-anak mereka di sekolah. Saya pergi ke Australia 2-3 tahun yang lepas, melawat sekolah menengah, sekolah tinggi juga. Bila saya sampai ke sekolah itu, saya disambut oleh beberapa orang yang ada di hadapan sekolah itu. Saya tanya mereka, apakah mereka guru di sekolah high school ini? Dia kata tidak. Siapa? I am a parent. Rupa yang hati menyambut saya ramai-ramai itu adalah ibu bapa. Kemudian dibawa saya masuk ke sekolah, disambut lagi oleh ramai bapa. Saya tak fikir kerana saya datang sebagai menteri pelajaran. Kadang-kadang Mak Saleh ni dia bukan kisah sangat pun, kan?
Orang Malaysia kalau menteri datang, berpusu-pusu lah nak menyambut, menunjukkan sukanya kita. Tapi kita lawat di sekolah-sekolah biasa, disambut dengan sejumlah bilangan ibu bapa yang ramai. Mungkin kebetulan pada hari itu adalah hari memang sekolah dibuka dan ada pelbagai-bagai aktiviti dijalankan. Soal sukan. Lepas itu saya pergi masuk ke gelanggang melihat bagaimana dia terlibat bersama-sama dengan coach untuk membimbing anak-anak mereka bermain dengan netball, basketball. Saya pergi ke satu tempat lain juga ibu bapa yang ada kemahiran dalam bidang tertentu mengajar mata pelajaran yang tertentu untuk membantu guru di sekolah yang berkenaan. Jadi saya tanya mereka, bagaimana sekolah ini begini? Dia kata, inilah cerita sekolah kami. Bahawa walaupun sekolah ini telah dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan, ada guru cukup dengan kemudahan, sekolah dia pun elok, desain pun cantik, warna pelbagai-bagai, compound pun besar, tetapi ibu bapa kata kami terlibat bersama-sama nak bantu supaya anak-anak kami yang belajar di sekolah ini dapat meningkatkan lagi prestasi pendidikan atau pembelajaran mereka di sekolah itu. Dan memanglah sekolah yang saya pergi itu dipilih antara sekolah yang agak paling berjaya di Australia. Dan saya tanya lagi, apakah caranya dibuat begini? Mereka berkata di kalangan ibu bapa ramai yang mempunyai kemahiran profesional, doktor, engineer, accountant, pensyarah, motivator, pelbagai-bagai bidang di kalangan ibu bapa. Jadi ilmu yang ada daripada kalangan ibu bapa itulah yang juga dimanfaatkan untuk membantu anak mereka di sekolah mereka. Dia tidak simpan, tapi dia ngajar, dia terlibat. Disusun dengan begitu rapi oleh pihak sekolah, supaya ibu bapa yang ada peluang dan masa, bukan sepanjang masa, di waktu yang tertentu datang ke sekolah untuk melihat bidang-bidang apa yang ibu bapa ada kemahiran, bantu sekolah dalam bidang yang berkenaan. Di Malaysia ada, tapi agak masih terbatas. Almaklumlah kita sibuk kan, banyak kerja siang malam pagi petang, jadi kadang-kadang masa tak luang. Tapi mereka juga begitu, bukan saja di kalangan bapanya ataupun suami mereka, tapi yang isteri sebagai ibu juga yang ada kemahiran datang ke sekolah untuk membantu sekolah dan jalankan pelbagai-bagai aktiviti yang saya kira agak luar biasa di atas sokongan daripada komuniti tempatan dan dibantu bersama-sama oleh ibu bapa. Jadi sebab itulah dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini kita sudah mengiktiraf tentang peranan utama yang dimainkan oleh PIBG. Dan saya tahu banyak PIBG yang telah pun terlibat bersama-sama dengan pelbagai-bagai bentuk bantuan. Anak saya dulu waktu dia bersekolah rendah, sekolahnya ialah sekolah kebangsaan Bukit Damansara. Dalam singkatannya SKBD. Tetapi ada yang panggilnya sekolah kutip banyak duit. SKBD, sekolah kutip banyak duit. Pasal hampir 2 minggu, 3 minggu sekali ada lah surat datang buat majlis tu, majlis ini. Rumah saya tak jauh, mungkin tak sampai 200 meter dari sekolah itu. Tetapi dia sudah menjadi sekolah yang terbaik di wilayah Persekutuan. It is the best school. Sekolah rendah, bawa kabut orang di tempat lain nak masuk ke sekolah itu kerana prestasi sekolah yang cemerlang, dan sebahagian besarnya ialah kerana dokongan dan bantuan daripada keluarga, murid yang ada di situ untuk membantu apa saja yang boleh. Lebih besar sokongan mereka, lebih banyak bantuan yang disediakan, maka lebih maju. Dan outcome-nya ialah berdasarkan peperiksaan UPSR, dia mencapai antara sekolah yang terbaik di wilayah Persekutuan. Ya, tak bolehlah antara sebab yang lain ialah guru, dedikasi guru, tenaga pengajar, pimpinan sekolah dan lain-lain lagi, dan juga apa juga penting juga pelajar itu sendiri yang mungkin cukup berminat untuk memberi perhatian pada soal pendidikan, maka mereka mencipta kecemerlangan dan kejayaan yang cukup memberangsangkan. Sebagai sarana ibu bapa is parents toolkits, di mana dengan adanya sedikit bentuk pencapaian anak-anak mereka di sekolah.
Pendidikan bagaimana yang kita ketahui menjadi lebih kritikal sekarang ini. Dan antara perkara yang paling diberikan perhatian oleh ibu bapa, seperti contoh kita membincangkan soal pencapaian anak-anak kita dalam bidang sains dan mathematics. Ini core subject. Kita bincang tentang pencapaian anak-anak kita dalam bidang bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan subjek-subjek yang lain. Segala-gala ini amat bergantung pada keupayaan tenaga pengajar yang ada di sekolah itu. Sebab itu latihan secara berterusan, profesionalnya secara berterusan, itu dianggap sebagai satu perkara yang wajib. Walaupun guru sudah cukup terlatih, tetapi guru mesti terus terlatih untuk membolehkan mereka menyampaikan pengetahuan berdasarkan kurikulum yang disediakan secara yang terbaik, yang boleh berkesan. Maka itu kita telah memberikan perhatian pada latihan guru. Baru-baru ini kita melatih 5,000 guru bahasa Inggeris. Latih semula, bukan latih yang baru. Kemudian sekarang ini sedang pun kita sediakan untuk melatih 20,000 guru bahasa Inggeris. Kita ada hampir 60,000 guru bahasa Inggeris saja. Sebahagiannya agak sudah mencapai tahap yang baik, tetapi kita mahu pertingkatkan lagi supaya kemahiran guru berbahasa Inggeris itu boleh meningkatkan keupayaan anak-anak kita untuk menguasai bahasa Inggeris. Saya sedar seperti di Kajang ini, pastinya ibu bapa agaknya memberikan perhatian kepada soal penguasaan bahasa Inggeris. Selain daripada bahasa Melayu, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil, kita nak menentukan anak kita dapat berupaya menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Itu sebab kita latih semula. Demikian juga guru-guru kita yang mengajar dalam mata pelajaran yang lain, kita latih mereka secara berterusan, supaya dengan cara itu kita nak melihat pencapaian yang lebih cemerlang anak-anak kita di sekolah. Bila membicarakan soal guru, tentu antara perkara yang sedang diberikan perhatian sekarang ini adalah soal sistem pentaksiran berasaskan sekolah, PBS. Ada orang bila saya sebut PBS dia dah geman sikit. Kalau cikgu tu dia goyang kepala dia dan geligat sikit. Saya sedar bahawa sebenarnya pentaksiran berasaskan sekolah ini diperkenalkan oleh pihak kementerian berdasarkan banyak maklum balas yang kita terima daripada ibu bapa dan juga masyarakat, yang mengatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini banyak berbentuk peperiksaan awal, banyak berbentuk peperiksaan berpusat. Kita terlalu engross tentang soal hasil keputusan peperiksaan seperti UPSR, PMR, SPM. Jadi guru-guru berorientasikan pada peperiksaan, pelajar juga belajar berorientasikan lulus mencapai straight A's. Ibu bapa pun expect begitu. Walaupun tidaklah kita nafikan itu penting, tetapi yang paling penting sekali ialah soal apakah anak itu faham tentang apa yang mereka belajar di sekolah. Apakah mereka dapat melahirkan cara perfikiran yang dikatakan tinggi, high order thinking skill, berfikiran aras tinggi, tidak melihat apa yang diajar oleh guru itu sebagai mata pelajaran itu saja, tapi dapat menganalisa dan dengan cara itu dapat memahami dengan lebih meluas konsep ilmu yang mereka pelajari. Itu sebab bila kita adakan ujian yang dibuat oleh TIMSS dan PISA mengemukakan bentuk soalan-soalan higher order thinking skill, sebahagian besar anak-anak kita tak dapat menjawab dengan baik. Bukan mereka tak faham, tak dapat menjawab dengan baik. Jadi oleh sebab itu kita buat kajian dan kita buat keputusan bahawa kita ubah sistem peperiksaan kita yang dikatakan berpusat. Sekarang ni kita putuskan hanya ada di peringkat UPSR di sekolah rendah dan SPM di sekolah menengah. PMR mulai tahun ini tidak diadakan lagi. Kalaupun ada peperiksaan PMR,
Macam juga dulu saya ingat ambil LCE kata orang pun, sijil macam tu dah tak ada apa-apa makna lagi. Nowadays it's nothing less than SPM. Itu pun sejauh manalah. Kalau syarat pekerjaan, nak bekerja dengan mana pendidikan itu minima. Ada yang lain datang dengan sijil-sijil profesional, ada dengan diploma, ada dengan ijazah dan sebagainya. Itu paling minima. Untuk jawatan-jawatan yang agak di bawah ataupun pertengahan saja, tidak melibatkan jawatan-jawatan yang tinggi di mana ditawarkan gaji yang agak lebih baik. Jadi sebab itu kita berpendapat kita ubah kepada sistem yang dipanggil sistem pentaksiran berdasarkan sekolah, school based assessment, di mana bila dibuat dia dinilai oleh guru terhadap pelajar itu dalam sekolah itu, tidak perlu berpandu pada sekolah lain. Kerana apa yang di sekolah lain itu ditaksirkan oleh pihak guru di sekolah yang berkenaan. Di sekolah lain pun begitu juga. Yang penting ialah untuk kita mengukur sejauh mana pelajar yang kita bimbing itu sudah mencapai tahap memahami ilmu yang diajar oleh guru, dan ada perubahan yang ketara dilihat dari segi pencapaian ataupun outcome mereka. Dan itu dibuat berdasarkan ujian-ujian. Yang menjadi masalah sedikit ataupun banyak bila PBS diperkenalkan ialah disebutkan oleh ramai guru-guru mengatakan bahawa kita tidak begitu prihatin tentang beban yang terpaksa ditanggung oleh guru-guru. Iaitu bila mana dia mengajar dalam bilik belajar, saya pun telah turun ke beberapa buah sekolah, saya tanya dengan guru, macam mana you buat? Dia kata lepas saya mengajar subjek seperti bahasa, saya akan edarkan kertas untuk saya dapat balik dari pelajar itu sama ada dia faham ataupun tidak tentang beberapa soalan-soalan yang dikemukakan dalam kertas itu, diambil balik oleh guru, diberikan ini sebagai evidence. Betul? Siapa cikgu sini? Bunyi itu macam tak seronok aja. Putih je pun. Ya, belakang lah. Jadi dia katakan evidence. Ada 3 evidence, 8 evidence. Saya pun dah confused dengan pelbagai-bagai evidence bila saya dijelaskan begitu. Dikompol lepas tu, kerana tak boleh buat di sekolah, mesti bawa balik ke rumah. Dan bila bawa balik ke rumah, suami atau isteri yang menjadi guru terpaksa buat kerja itu untuk menilai sama ada pelajar ini dapat pencapaian ikut apa yang disebut band. Betul gitu? Saya dah jadi separuh pakar, walaupun betul baru tahu semua. Band yang paling rendah, band A. Ada orang kata A itu yang terbaik. Tak, A tak terbaik. Band 1. Ya, band 1. Paling rendah sekali. Band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. 6 yang terbaik. Jadi itu mesti dibuat oleh cikgu. Dan bukan setakat itu saja, bila dah buat mesti key in dalam sistem. Betul gitu? Kena key in dalam sistem itu. Dan bukan itu saya pergi ke sekolah, dia ada yang monitor ni, bukan dia pengetua, dia usaha sekretariat PBS. Macam saya pergi ke Presin berapa 8 di sekolah apa Putrajaya gitu. Dia kata kena key in, kalau tidak nanti usaha tanya dah sudah buat, kenapa awak tinggal lagi tak buat? Yang malang ni sudah key in tapi tak boleh key in. Pasal dia tendang balik kerana masalahnya mungkin tak betul key in, ataupun tak boleh masuk kerana sudah jam. Betul gitu? Betul lah. Jam. Semua orang nak buat malam-malam pukul 3-4 pagi, sebelum subuh pun ada yang bekerja lagi. Betul gitu? Saya tanya soalan yang saya dah tahu. Tapi tak apa, nak mengesahkan tu. Jadi ini dikatakan terlalu, bukan saja membeban, stres. Betul itu? Stres. Suami tanya, apa awak ni sampai 4 pagi tak tidur-tidur lagi? Ini kita buat ni. Ya Allah. Suami pemarah Menteri Pendidikan. Tak prihatin nasib kami. Anak tak terjaga pasal cikgu kena buat key in. Lepas tu jam pasal masuk dalam satu kali sistem server kita tak boleh terima pula. Betul gitu? Betul. Pasal tugas-tugas kita ni menteri tak buat. Bukan saya nak nolak pada pegawai.
yang memantau sistem pelaksanaan tu, saya buat dasar dan buat keputusan. Tapi patut hari ini menteri tak boleh buat begitu saja. Dia kena tahu. Betul itu? Apa yang berlaku. Jadi saya pun dah tahu. Saya tanya mereka, why? Ada juga yang bertahan kata, inilah yang terbaik. Iya terbaik, tapi kalau guru kata tak baik juga. Betul itu? Membebankan, menyulitkan, menyusahkan. Marah situ seluruh dunia nak tahu. Menteri kena marah. Pasal apa? Pegawai kita tetapkan itulah caranya. Saya bila tengok, dia kata, oh, berapa banyak? Kalau saya mengajar 3 bilik darjah, mata pelajaran sama, kali 3. Kalau satu kelas 30, dah 90. Nak disemak semua sekali, lepas tu nak key in, memanglah tak boleh buat. Ada yang boleh buat. Saya tak nafikan ada sebenarnya guru boleh buat. Lambat laun dia kena buat juga. Betul tak? Dia kena buat juga. Tujuannya dia apa? Tujuannya peringkat awal itu kita berkata ini caranya yang kita nak buat untuk mengetahui tentang tahap pemahaman dan pencapaian pelajar itu. What is important in school is the student. Does the student understand or accept or faham dan juga menerima ilmu yang disebutkan tadi ataupun sebaliknya. Dan apakah langkah-langkah intervensi yang boleh diambil untuk perbaiki kalau dalam bilik darjah itu ada beberapa pelajar yang saya katakan tidak memahami. Jadi bila saya bertanya balik, itulah caranya. Lepas tu kena bawa balik, lepas tu besok lagi ngajar. Jadi saya kata tiap-tiap hari buat begitu, tiap-tiap hari buat begitu. Oh iyalah, kalau saya jadi cikgu pun saya marah Menteri Pendidikan. Macam mana macam itu? Sekali kalau tujuan pun baik, tapi caranya agak dianggap membebankan dan pelbagai-bagai masalah timbul, termasuklah soal komputer, accessibility, macam-macam lagi yang perlu dibuat, sehingga tugas utama guru untuk mengajar itu dah lari. Betul itu? Saya tak setuju dia. Lari daripada tugas itu saya tak setuju. What a teacher should be must be teaching. Dia mesti mengajar, bukan key in. Bukan key in. Itu boleh sekali-sekali lah key in. Kita pun ada komputer macam-macam pun kita buat. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang agak membebankan, maka perlu kita cari penyelesaiannya. Jadi saya tuan-tuan dan puan dah panggil lah mesyuarat, saya dah putuskan tangguh dulu. Bila saya kata tangguh, apa banyak yang tak faham. Apa mana tangguh? Tangguh lah. Jangan buat lah. Baru dia faham. Tangguh pun padahal cikgu pandai. Tafsiran tangguh tu tak faham. Tak tahu bahasa saya tak betul, bahasa Johor Riau ni. Tapi tangguh tak usah buat dulu. Tak usah buat. Tapi ada yang suruh buat. Tak usah buat. Jangan sehinggalah kita dah perbaiki. Jadi bila saya putuskan itu, sudah ada satu bengkel, 1000 guru dipanggil. Saya nak dengar dari cikgu yang 1000 ni apa dia masalah. Apa cara yang boleh kita buat tanpa mengorbankan asas mengadakan pentaksiran itu ialah untuk mengukur tahap pencapaian pelajar. Apa dia yang boleh kita buat untuk kita perbaiki? 1000 pun ya. Kalau tak silap saya, Ketua Amin. Ya, duduk kat belakang sebenarnya Ketua kalah. Dia nak dengar orang belakang kita pun. Jadi panggil dah dapat laporan, bincang balik dan sebagainya. Saya telah diberi taklimat 2 kali. Saya berpuas hati bahawa memang banyak penambahbaikan yang boleh dibuat. Kita nak potong banyak key in. Tak payah key in lagi dah. Cuma kalau nak simpan data offline. Betul, offline, simpan sendiri sajalah. Boleh gitu? Boleh gitu? Tak kuat pun? Boleh? Offline, not online. Okay? Tak payah buat lagi, simpan dalam data supaya bila masa mungkin bapa nak tahu tentang pencapaian anak ni, kita boleh tengok dalam data yang kita simpan sendiri. Boleh gitu? Dan jumlah yang dipanggil sebagai evidence tu dah tak ada lagi evidence dah. Betul? Tak payah evidence lagi dah. Yang ada deskriptor. Faham? Cikgu mesti faham yang cakap tu. Itu pun kita kurangkan. Dan ini datangnya cadangan daripada guru yang juga terima PBS. It's a good system. It is a better system. But don't, orang kata, burden the teachers with too much of work. But you still can achieve the target by improving the PBS yang sedia ada. Tak tepuk tangan pun tak apa.
Detailnya tuan-tuan, saya akan umumkan pada 18 bulan. Sebelum pilihan raya kecil 23 bulan. Supaya guru-guru semua dah rasa senang hati, pangkah barisan nasional. Itu tujuan dah. Bukan masalah. Saya fikir saya tak cakap dengan guru pun tak apa, semua faham tu. Betul, saya tak payah kira-kira. Cuma ibu bapa dengan mana 24. Cuma kita nak minta tolong supaya BN menang. Bukan masalah. Kalau menang ni pun tak ubah kerjaan nanti pun. Bagi peluang lah, sebelum Irfan tu, bagi dia je. Itu kempen sikit je. Tapi balik pada soal itu, bermakna kita akan menambah baik dan kita akan bincang dengan National Union of Teaching Profession, ya, Kesatuan Guru ni untuk bincang dalam 1-2 hari ini kan. Kita akan panggil, terangkan, dan bila dah selesai semua sekali, kita panggil lagi satu kumpulan kecil untuk menilai balik. Dah di pencerahan itu tak berapa kali dibuat. Saya harap selepas selesai, bila saya umumkan secara terperinci, guru-guru akan rasa lega dan harapnya akan terus memberikan tumpuan pada bidang mengajar PMP yang kita tekankan supaya matlamat kita untuk menentukan sistem pendidikan kita di Bijaya ini akan dapat dihasilkan dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah penjelasan sedikitlah tentang PBS. Banyak lain yang boleh kita jelaskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, soal buku teks. Datuk Noh ada pernah kata kita bagi buku teks percuma, tapi ada setengah-setengah buku teks dah agak rosak. Ibu bapa nak beli buku teks di kedai-kedai tak ada dijual. Itu hal-hal sebegitu kita ambil perhatian. Bagaimana kita nak selesaikan ini, kita akan ambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya balik pada apa yang awal yang saya sebutkan tadi, soal sarana ibu bapa. Saya nak ucap terima kasih pada beberapa pertubuhan-pertubuhan, syarikat-syarikat, badan-badan yang telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kita, khususnya di Don Kajang ini. Ada beberapa pertubuhan saya dimaklumkan yang telah pun bersetuju untuk membantu, dan ini akan kita serahkan surat. Ini dia 12 badan korporat, 3 badan bukan kerajaan, 3 institusi pengajian tinggi awam, 15 institusi pengajian tinggi swasta, 6 buah bank, 3 buah yayasan dan badan amal, 4 agensi kerajaan dan 9 orang perseorangan yang telah pun terlibat bersama-sama menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini di bawah inisiatif Sarana Ibu Bapa.